Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Terima kasih memilih kami waktu ini. Saya Hakim Lokman, penyampai anda untuk setengah jam berikut. Terus ke tajuk utama Bulletin Pagi 10 Jun. Tarikh pembukaan sekolah ditentukan hari ini. Juga kehadiran penjawat awam akan ditingkatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesyuarat Kabinet hari ini dijangka membincangkan prosedur operasi standard SOP sesi persekolahan dan seterusnya menentukan bilakah sekolah akan dibuka semula. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sebelum ini pihaknya sudah mengadakan perbincangan lanjut dengan Kementerian Pendidikan, namun keputusan akan diserahkan kepada Kabinet. Setakat ini memang ada perbincangan, tetapi mereka selepas perbincangan, keputusan dalam perbincangan tersebut akan dibentangkan di mesyuarat Kabinet. Sebelum ini, Menteri Kanan Pendidikan Muhammad Razzi Mat Jidin memaklumkan sesi persekolahan akan dibuka kepada pelajar kelas peperiksaan bagi tingkatan 5 dan 6 terlebih dahulu. Pengumuman pembukaan sesi persekolahan itu akan dibuat 2 minggu lebih awal supaya persediaan dapat dilakukan ibu bapa dan pelajar. Sekolah akan dibuka dengan mengamalkan norma baru, khususnya jumlah pelajar setiap kelas akan dikurangkan bagi membolehkan penjarakan sosial. Dalam pada itu, 476 sekolah di Negeri Sembilan bersedia untuk dibuka semula dengan amalan norma baru selaras SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan. Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Matfiah Mat Jamin berkata, simulasi pergerakan pelajar di sekolah juga akan dilakukan minggu depan untuk melihat keberkesanan SOP berkenaan. Sebahagian sekolah pun sebenarnya sedang berusaha menyediakan keperluan-keperluan selaras dengan kehendak SOP inilah pembukaan sekolah. Jadi ada simulasi nanti kita akan buat juga di peringkat daerah. Kita pilih sekolah tertentu untuk menjadi contoh bagaimana pergerakan anak-anak ni daripada masuk sekolah sampailah ke balik sekolah. Katanya pengetua dan guru besar juga diminta menjemput wakil ibu bapa dan penjaga melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi merangka SOP sekolah masing-masing kerana setiap sekolah mempunyai kekangan berbeza. Antara kekangannya, sekolah yang memiliki jumlah pelajar yang ramai memaksa sekolah mengadakan 2 sesi pembelajaran. Semua sekolah menengah di seluruh negara akan disanitasi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sebelum dibuka. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, langkah itu bagi memastikan sekolah bersih dari ancaman virus COVID-19. Menurutnya, sehingga semalam JBPM melakukan 7,817 operasi sanitasi membabitkan 11,311 premis di seluruh negara. Kementeriannya akan terus membantu Kementerian Pendidikan melakukan sanitasi seluruh bangunan sekolah membabitkan anggota bomba di setiap daerah. Kehadiran penjawat awam akan ditingkatkan selari pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial termasuk sekolah susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang berkuat kuasa hari ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Muhammad Khairul Abdib Abdul Rahman berkata ketika ini perkhidmatan kementerian dan agensi kerajaan pulih dengan kehadiran kepejabat melebihi 70%. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berterusan pada tahap 100%, beliau berkata, semua pengarah bahagian sektor perkhidmatan awam hendaklah mengimbangi antara keperluan kehadiran pekerja masing-masing di pejabat dengan kemudahan bekerja dari rumah. Beliau juga menggesa semua kaki tangan memberi keutamaan memastikan keselamatan serta kesihatan diri, keluarga dan rakan sepejabat. Pengarah bahagian pula perlu memantau dan memastikan persekitaran kondusif serta selamat bagi memberi keyakinan penjawat awam kembali bertugas di pejabat. Beliau berkata kesegeraan dalam tindakan proaktif adalah kemestian bagi membantu membangunkan semula sektor ekonomi negara.
Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah yang juga Naib Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Peter Anthony hadir di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah semalam untuk memberi keterangan. Beliau dilihat tiba di Pejabat SPRM Sabah pada pukul 10.20 pagi dengan ditemani peguamnya Cedric Chu dan selesai memberi keterangan kira-kira pukul 5.20 petang. Ketika ditemui media, Datuk Peter menjelaskan ia adalah proses biasa dalam memberi keterangan kepada SPRM susulan ada laporan yang dibuat oleh pihak tertentu. Ia merujuk kepada beberapa projek berkaitan dengan kerajaan negeri dan beliau sedia bekerjasama pada masa akan datang untuk memberi keterangan pada bila-bila masa. Malaysia akan berbincang dengan Bangladesh supaya menerima etnik Rohingya yang memasuki negara ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kementerian Luar berbincang dengan wakil kerajaan Bangladesh untuk penghantaran etnik Rohingya ke negara berkenaan yang ditempatkan di Pulau Basan, iaitu penempatan sementara untuk pelarian berkenaan. Katanya kerajaan terpaksa bersikap tegas selepas beberapa cubaan masuk ke negara ini oleh etnik itu mendapat kecaman beberapa negara lain. Beliau turut menafikan Malaysia berlembut dalam soal pelarian Rohingya yang menceroboh perairan negara. Sementara itu, beliau turut memaklumkan Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar, Bangladesh telah ditamatkan sejak Mac lalu selepas 56 petugas dibawa pulang ke negara ini berikutan kebimbangan jangkitan COVID-19. Operasi Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar ditamatkan operasi tersebut. Tidak ada lagi kerana 56 anggota kita telah pun dipanggil pulang ketika COVID-19 mula melanda. Mengenai kemasukan Rohingya ke pantai kita, memang benar PAT telah pun membuat statement semalam. Memang benar ada kemasukan, tetapi modus operandi mereka lah yang kadang-kadang menyusahkan kita. Katanya, kerajaan sudah meminta Wisma Putra mengadakan perbincangan dengan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR untuk menghantar pelarian Rohingya ke negara ketiga yang menandatangani perjanjian. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM mengesyorkan majikan untuk menyaring semua pekerja asing baru sebelum dibenarkan bekerja. Ia susulan satu kes positif baru COVID-19 di Kesan semalam membabitkan pekerja asing selepas majikannya membawanya menjalani ujian saringan COVID-19. The requirement perhaps now is to look into the new worker coming into the workforce, make sure that we can screen them. And this is also one requirement that perhaps the employer can make sure that all employees, new employees will be screened. Mengulas mengenai 269 pelarian etnik Rohingya yang mendarat di Langkawi kemarin, beliau berkata KKM akan membuat ujian saringan COVID-19 ke atas mereka. Semua warga tempatan dibenar memasuki Sarawak tanpa perlu lagi mengambil sampel ujian PCR 3 hari sebelum berlepas ke negeri berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk 1 Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas berkata, pelawat yang memasuki Sarawak akan diambil sampel PCR secara rambang setelah tiba di pintu masuk utama negeri melalui udara, laut serta darat. Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN berkata, pelawat juga dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi COVID Trace Sarawak dan Community. Semua rakyat Sarawak dan warga tempatan yang pulang dari luar negara bagaimanapun diwajib menjalani kuarantin 14 hari di hotel dan akan diambil sampel COVID-19 pada hari ke-10. Berbeza bagi warga asing yang masuk ke Sarawak dan memiliki permit kerja serta visa yang sah termasuk peserta program Malaysia Rumah Keduaku, kos kuarantin perlu ditanggung sendiri. Mesyuarat JPBN turut memutuskan perhimpunan awam dengan kehadiran maksimum 100 orang dibenarkan tertaluk kepada keluasan lokasi serta diwajibkan mematuhi SOP. Kajian penyelidik 2 universiti tempatan mengesan susunan kod genetik virus COVID-19 di Pahang didapati mempunyai susu galus sejarah perjalanan yang jauh. Hasil kajian penyelidik Universiti Malaysia Pahang UMP dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM terhadap 2 kluster pesakit COVID-19 di negeri terbabit mendapati mereka dijangkiti melalui penduduk Eropah.
Kajian dilakukan sejak Mei lalu diketuai penyelidik Fakulti Sains dan Teknologi Industri UMP Dr. Hajar Fauzan Ahmad dengan kerjasama Makmal Kesihatan Awam Johor Bahru dibiayai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Kajian mendapati strain virus COVID-19 di Pahang berbeza dengan strain ditemui penyelidik lain yang mempunyai susu galo atau genom virus pertama ditemui di Wuhan, China. Sebelum ni diorang nampak virus ni datangnya daripada Wuhan semua kan. Tapi bila macam apa yang kita jumpa tadi, kita boleh track balik virus ni sebenarnya dia melalui perjalanan yang jauh lah sebelum sampai ke Malaysia. Daripada Wuhan, macam saya cakap tadi, dia pergi ke Europe, dia pergi ke India, datang ke Malaysia. So which is menarik jugalah untuk kita ketahui. Faktor itu mungkin disebabkan virus adalah kumpulan mikrob mudah terubah secara mutasi kerana pelbagai faktor. Hasil kajian penyelidik tempatan itu juga diperakui serta menjadi rujukan kajian GSAID di Pasteur Institute di Perancis yang berperanan mengumpul data pelbagai jenis strain coronavirus seluruh dunia. Bapa kepada Menteri Besar Negeri Sembilan menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 103 tahun akibat sakit tua kira-kira jam 7.40 malam semalam. Harun Selamat yang sudah lama uzur meninggal dunia di rumahnya di Kampung Pacitan, Chuah, Port Dickson. Pembagiannya dimaklumkan dalam Facebook Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Jenazah Allahyarham dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Sawah Chuah yang terletak tidak jauh dari Kampung Pacitan jam 10 pagi hari ini. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK akan mengagihkan bantuan bekalan makanan bernilai lebih 3.29 juta ringgit kepada penerima terdiri golongan yang terjejas akibat COVID-19 di negeri itu bermula hari ini. Bantuan makanan itu akan dibekalkan kepada 578 masjid yang kemudiannya akan diagihkan kepada 173,400 penerima. Selain bantuan makanan, LZNK turut memperuntukkan 10 juta ringgit bagi membaik pulih dan membina kediaman baru kepada golongan asnaf di negeri itu sepanjang tahun ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Ahmad Syahid Mahmud Naim berkata 137 rumah dibina dengan setiap satu melibatkan kos RM45,000. Bagaimanapun pemohon disaran mematuhi syarat bantuan terutama mengenai isu pemilikan tanah. Kami cubalah sedaya payah untuk membantu keluarga macam ini untuk membina rumah. Kos rumah ni lebih kurang RM45,000 lengkap dengan 3 bilik dan bilik air dan dapur dan kalau dapat lihat sinilah rumah ni agak sempurna untuk didiami lah oleh satu keluarga. Kebanyakannya tu ada masalah lah pemilikan tanah tu ataupun konsen daripada tuan tanah untuk memberi izin dia bina rumah di sinilah. Katanya, lebih 70% pemohon terpaksa ditolak kerana tanah yang didiami pemohon bukan dimilikinya. Rata-rata merupakan tanah rizab kerajaan atau dimiliki orang lain. Terdahulu, LZNK menyerahkan rumah kepada keluarga Latifah saat di Alostar. Hampir 80 pekerja kaunter tiket bas di Kompleks Hentian Bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT bakal kehilangan pekerjaan berikutan penamatan penyewaan kaunter tiket. Ini susulan langkah kerajaan negeri yang akan menggunakan sistem pengurusan tiket berpusat CTS dan sistem operasi terminal TOS di hentian bas itu dalam masa terdekat. Pekerja yang ditemui berkata mereka buntu memikirkan nasib yang dialami. Notis pengosongan bangunan telah dikeluarkan 10 Mac lalu dan mereka perlu mengosongkan kaunter dalam tempoh 90 hari dari tarikh notis tersebut dikeluarkan. Memandangkan di sinilah periuk nasib kami untuk sara keluarga, bantu suami bekerja. Jadi macam saya dah kerja sini sudah hampir 30 tahun. Jadi kalau CTS ambil dengan tiada apa-apa bantuan atau pampasang, maknanya selepas ni ke mana kami harus pergi? Ya, dibuang macam tu saja, memang tak akan dapat apa-apa dan tak pernah dijanjikan apa-apa. Kami bukan menolak sebarang pembangunan, tapi pada kami apa erti sebuah pembangunan sekiranya ada yang hilang kerja, ada yang teraniaya. Sementara itu, Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Terengganu, Dr. Alias Razak, ketika dihubungi berkata pelaksanaan sistem CTS dan TOS itu dibuat bagi menaik taraf sistem pengangkutan yang lebih efisien serta mengelak kesesakan di hentian bas berkenaan.
Beberapa lokasi sekitar hutan kampung Alustar Kedah yang sering dilanda banjir akan diberi tumpuan bagi memastikan penyelesaian segera diperolehi. Exco Penerangan Kedah Wan Romani Wan Salim berkata, sebagai langkah permulaan Jabatan Kejaraya JKR akan menjalankan kerja pembersihan saliran serta melencongkan aliran air ke kawasan tadahan yang bersesuaian. Kalau tak diperbaiki semula longkang-longkang yang sedia ni, saya yakin tidak dapat selesai. Sebab longkang yang sedia ni memang begitu sempit dan kita tengok pada sekarang ni, sepatutnya lah dalam keadaan yang tidak hujan lama ni, patutnya longkang-longkang itu mesti dah kering. Tapi kita tengok longkang tu masih ada ayak. Ini menunjukkan ayak longkang tu tidak berjalan. Itulah yang problem kita. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Pinang berkata, jawatan kuasa khas diwakili JKR, Jabatan Air dan Saliran, Majlis Bandaraya Alustar serta agensi berkaitan ditubuhkan bagi menangani masalah banjir kilat yang dijangka berlaku pada Julai depan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, Amerika Syarikat dilanda kemelesetan ekonomi sejak Februari lalu ketika negara itu mula merasai impak langkah pencegahan yang diambil susulan penularan wabak COVID-19. Menurut Biro Penyelidikan Ekonomi Kebangsaan, kemelesetan yang mula menandakan berakhirnya pengembangan ekonomi Amerika yang bermula sejak Jun 2009. Biro itu berkata pertumbuhan ekonomi Amerika berlangsung selama 128 bulan, tempoh terpanjang dalam sejarah kitaran perniagaan di negara ini sejak 1854. Pada Isnin lalu, Bank Dunia berkata ekonomi dunia diunjur menyusut 5.2% tahun ini, kemelesetan paling buruk sejak Perang Dunia Kedua. Ekonomi Amerika pula dijangka menurun 6.1% pada 2020 di bawah 7.9% berbanding unjuran sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat tidak akan menghentikan penyaluran dana maupun membubarkan jabatan polis di seluruh negara itu. Menurut media tempatan, keputusan berkenaan dibuat Presiden Donald Trump ketika desakan dan bantahan dibuat di dalam maupun luar negara. Kematian George Floyd pada 25 Mei lalu mencetuskan kemarahan terhadap keganasan polis dan ketidakadilan kaum yang membawa kepada protes di seluruh Amerika Syarikat dengan ada antaranya bertukar ganas dan kecurian. Meskipun anggota polis terbabit Derek Chauvin didakwa dengan pertuduhan membunuh, rata-rata menunjuk perasaan semakin aktif berarak sambil melaungkan slogan benci polis. Susulan kejadian berkenaan juga, majoriti anggota Majlis Bandaran Minneapolis menyatakan sokongan terhadap pembubaran jabatan polis meskipun ditentang Datuk Bandar. Korea Utara memutuskan semua saluran komunikasi dengan jirannya Korea Selatan di sepadan kedua negara itu mulai hari ini. Tindakan tegas itu bagi membuktikan bahawa Seoul adalah musuh Republik itu berikutan beberapa siri provokasi yang dilakukan oleh kumpulan aktivis yang mengirimkan risalah di sempadan. Menurut laporan agensi berita Yonhap, beberapa panggilan dibuat oleh Korea Selatan namun tiada satu panggilan dijawab oleh anggota tentera Korea Utara. Dan sejurus selepas itu, dimaklumkan jalur komunikasi yang dibina sejak ketegangan pada 2018 itu dihentikan serta-merta bermula jam 12 tengah hari waktu tempatan. Difahamkan talian komunikasi antara kedua pemimpin negara turut akan diputuskan. Minggu lalu, kerajaan pimpinan Kim Jong-un mengancam menutup pejabat perhubungan dengan Korea Selatan dan memberi amaran akan mengambil langkah susulan bagi memastikan Korea Selatan menderita. Ia selepas perbuatan aktivis di Korea Selatan yang menerbangkan belon merentasi sempadan yang membawa risalah mengkritik Jong-un berhubung pencabulan hak asasi manusia dan cita-cita nuklear pemimpin itu. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA menjangkakan kemelut Stadium Badminton Kuala Lumpur di Ceras dapat diselesaikan selepas penjumpaan bersama Wakil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dalam masa terdekat. Perkara itu disahkan Presiden KLBA Datuk Seri Jahabuddin Muhammad Yunus yang menjangkakan akan mempunyai keputusan muktamad selewat-lewatnya Jumaat ini.
Isunya mula timbul selepas pemaju dilaporkan mengingkari perjanjian yang dibuat ketiga-tiga pihak melibatkan pemaju di BKL dan KLBA pada tahun 2017. Menurut perjanjian asal, pemaju dikehendaki membayar sejumlah RM40,000 kepada KLBA sebagai yuran pengurusan sehingga projek itu selesai. Namun perkembangan terbaru menerusi sepucuk surat pada 9 Mac lalu yang diterima pemaju, mereka enggan membayar yuran tersebut selepas mendapat nasihat di BKL. Jadi pemaju mengatakan berdasarkan surat tersebut mereka faham bahawa mereka tidak perlu bayar lagi. Jadi dalam mesyuarat tersebut kami kata kami tak setujulah sebab ada perjanjian di bulan Julai 2017 yang mereka harus bayar tiap-tiap bulan RM40,000 sehingga selesai pembinaan Akademi KLBA. Sehubungan itu, di BKL menerusi Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan di BKL, Muhammad Nazam Harun yang bersetuju untuk mengadakan perjumpaan bersama Datuk Seri Jahaberdin sama ada Khamis atau Jumaat ini. Untuk rekod, Stadium Badminton Kuala Lumpur dirobohkan selepas 27 tahun berkhidmat untuk Malaysia. Stadium yang terletak di Ceras itu siap dibina pada 1990 dan pernah menjadi ibu pejabat Persekutuan Badminton Dunia BWF dan Konfederasi Badminton Asia BAC. Mengikut perancangan sebelum ini, Stadium Badminton Kuala Lumpur yang baru sepatutnya siap pada tahun ini dan boleh digunakan untuk tujuan latihan dan penganjuran pertandingan. Laporan itu menutup tirai Buletin Pagi. Jangan lupa ikuti lebih banyak perkembangan berita dalam tarian di YouTube, Facebook dan Instagram Buletin TV3. Saya Abdul Lokman. Salam hormat dan Assalamualaikum.